Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Shaddad bin Alimuddin. Nombor metrik saya 02411332 0241133268. InsyaAllah pada kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Salib. Perang Salib merupakan salah satu babak yang paling kelam dan dramatis dalam sejarah perjalanan umat beragama yang tercatat dalam lembaran sejarah perang sebagai suatu perang yang memakan tempoh yang agak lama, iaitu sekitar 2 abad jugalah, iaitu dari 1096 sehingga 1291 Masihi dengan 7 siri kesemuanya peperangan tersebut. Istilah Perang Salib ni diambil daripada sejarawan Muslim sering mengaitkan istilah Perang Salib dengan sebagai Al-Hamlat Al-Salabiyah yang membawa erti serangan pasukan salib. Sebaliknya, sejarawan Barat selalu menyebutnya sebagai gerakan salib atau gerakan keagamaan. Istilah Perang Salib ni berasal daripada bahasa Arab iaitu harakah yang bermaksud suatu gerakan atau barisan, serta salbiyah yang bermaksud kayu palang atau tanda silang yang Kristian itulah. Menariknya, istilah Perang Salib ni sememangnya tidak pernah digunakan pakai oleh mereka yang terbabit dalam peperangan tersebut, kerana tentera salib yang asal telah menggunakan istilah Fideles Sancti Petri yang bermaksud orang yang beriman dengan Saint Peter atau Milites Christi, merujuk kepada tentera Al-Masih. Maksudnya diorang tidak gunalah istilah pasukan salib tersebut bagi pasukan salib tersebut. Antara punca-punca berlakunya peperangan salib tersebut boleh dibahagi kepada 3 kategori, iaitu agama, sosial dan juga ekonomi. Dari sektor agama, faktor keagamaan memainkan peranan penting sebagai alasan peletusan kepada peperangan salib. Hal ini kerana kronologi sejarah menyatakan bahawa kehadiran Islam di tanah suci Kristian telah bermula sejak penaklukan Palestin oleh tentera Islam Arab pada abad ke-7. Sejarah Barat sering menwar-warkan bahawa pertapakan Islam di tanah suci Kristian tersebut telah mengganggu urusan mereka dalam perjalanan jemaah Kristian ke tempat-tempat suci mereka. Tetapi hakikatnya orang-orang Islam tidak banyak juga campur tangan dengan dalam urusan mereka. Manakala dari sudut faktor sosial ekonomi, ialah berpunca daripada pengaruh para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama mereka yang berada di kota Venezia dan Genoa, yang berhasrat untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah bagi menyebarluaskan jaringan perdagangan mereka. Lantaran itu mereka sanggup menanggung dana perang salib dengan harapan daerah-daerah tersebut bakal menjadi kawasan jaringan perdagangan mereka ketika kelak menang nanti. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang kronologi sejarah peperangan salib. Pada kronologi pertama, peperangan pertama yang juga dikenali sebagai sebelum kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi, peperangan tersebut berlaku pada tahun 1095 sehingga 1099 adalah hasil seruan jihad Pop Urban II berdasarkan 2 matlamat yang besar, iaitu membebaskan Islamic Jerusalem dan tanah suci Kristian dari kekuasaan orang Islam serta membebaskan orang-orang Kristian Timur daripada pemerintahan orang Islam. Ini merupakan rentetan daripada berlakunya zaman pertengahan, titik tolak daripada rayuan Maharaja Empire. Manakala pada peperangan yang kali keduanya, iaitu di mana di mana pada era kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi, merupakan rentetan daripada perang salib pertama pada tahun 1145 sehingga 1149, di mana kejatuhan Edessa atau Al-Ruha kepada kaum muslim untuk memberikan suatu impak yang sangat besar terhadap pasukan salib. Hal tersebut kerana Edessa merupakan negeri salib yang pernah dibina pasukan salib dalam siri perang salib pertama, namun bertindak sebagai negeri salib pertama yang jatuh ke tangan umat Islam. Dalam perang salib kedua, seorang penguasa Mosul bertindak sebagai tokoh pertama di seluruh dunia Islam, iaitu Maudud bin Muntaqin, menyahut seruan jihad.
Beliau memimpin pasukan menuju ke Aruha lalu menangkap tawanan Armenia selaku para pembantu kepada pasukan musuh. Dalam misi tersebut, kemenangan dicapainya dengan memberikan umat Islam suatu harapan baru bagi meneruskan misi menawan kembali negara-negara Islam yang telah tergadai sebelum daripada itu di tangan pasukan salib. Terdapat panjang lagi cerita berkaitan kronologi sejarah Perang Salib sehingga ke Perang ke-7. Tetapi saya akan ceritakan setakat itu sahaja, dan saya akan ke kesan-kesan muslimin dan juga kesan-kesan ke atas orang Kristian akibat daripada peperangan tersebut. Dalam kesan terhadap muslimin, antara kesan tersebut ialah kehilangan dan pemulihan wilayah. Pada awalnya wilayah-wilayah Islam seperti Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib, tetapi akhirnya dikembalikan melalui tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kesan kedua ialah peningkatan persenjataan dan ketenteraan. Umat Islam memperbaiki strategi ketenteraan dan membina pertahanan yang lebih kuat untuk menghadapi serangan. Dan kesan dari segi ekonomi dan juga perdagangan, Perang Salib mengganggu perdagangan di beberapa kawasan tetapi juga meningkatkan hubungan perdagangan dengan Eropah selepas perang. Kalau kesan terhadap Kristian akibat daripada perang ialah kegagalan jangka panjang. Walaupun pada awalnya mereka berjaya menawan beberapa wilayah, akhirnya mereka gagal mengekalkan kawalan terhadap tanah suci mereka. Seterusnya, kemajuan teknologi dan ilmu. Tentera salib membawa pulang banyak ilmu dari dunia Islam, termasuk dalam bidang perubatan, matematik dan falsafah. Kalau kita lihat, terdapat beberapa tokoh kita yang pencapaian mereka telah diambil oleh orang Barat ni, orang Kristian. Seterusnya, peningkatan daripada perdagangan, hubungan dengan dunia Islam semakin baik, terutamanya di Eropah, di Itali. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.